Aku masih dalam fasa remaja belia ketika melalui pengalaman ni. Walaupun tak pernah seumur hidup aku join pertubuhan belia 4B, berlaku dalam sekitar awal tahun 90-an. Berambut panjang, tak berapa ikal mayang, melepasi bahu, agak cengkung tapi berjanggut sedikit. Berkacamata bingkai bulat ala-ala John Lennon dengan potongan tubuh persis seperti sekeping papan Playwood, sebab aku ni selalu tak berduit untuk makan makanan yang mengandungi zat-zat yang diperlukan oleh badan. Duit banyak habis tampung aku study, kena pula ambil kursus seni banner yang memang banyak pakai duit, dan tak dapat apa-apa beasiswa ataupun pinjaman sebab bapa aku salah seorang pengarah dekat sebuah bank ternama dekat KL. Ketika tu aku ada konflik dengan bapa aku. Jadi dia tak nak support aku belajar lah, dan aku pula sebab ego tinggi tak nak mengalah dan nak buktikan aku boleh survive tanpa bantuan ayahku. Maka meranalah aku kerja kat kedai dobi, kerja kat stesen minyak, dan akhirnya kerja dekat gerai jus buah. Siang belajar, malam kerja. Setahun 2-3 kali je aku balik bangsa jenguk mak aku dan adik-adik. Tapi aku tabah sebab aku nak buktikan dekat ayah aku yang aku boleh sukses tanpa pertolongan dan pengaruh daripada dia. Akibat dia kurus kering aku dibuatnya. Tapi hidup must go on. Masuk tahun kedua aku dekat U ni, aku diajak tinggal dekat luar kampus lah oleh 3 orang senior aku. Diorang menyewa satu apartmen 2 bilik. Jadi satu bilik 2 orang lah. Memang cun, walaupun aku selalu tak cukup makan, dan aku pun bukan jenis yang makan banyak, tapi duit bayar sewa bulan-bulan tu tetap ada sebab aku kerja. Dan kadang-kadang aku ambil upah buatkan drawing atau sketch untuk member-member satu kelas studio. Pensyarah-pensyarah aku pun selalu cakap yang aku ni berbakat dalam seni lukis. Dia orang cakap lah, bukan aku. Dan dalam 2 kali seminggu lah, ataupun Jumaat malam dan malam minggu, aku dan kumpulan gitar rancak aku, Kugiran, dapat gig sebagai cover band untuk band utama di sebuah kelab dekat Petaling Jaya. Band utama tu akhirnya dikenali sebagai Ella and the Boys. Korang kenal ke? Dan dapat buat album. Drama aku pada waktu tu selalu cuba nak tackle Ella, tapi tak kesampaian sebab gitaris dia dah chop Ella awal-awal. Melalut lagi aku ni. Maka tinggallah aku dengan 3 orang senior aku ni dekat apartmen tu. Dia orang dah tahun akhir dah, ataupun last sem lah. Tak tahulah sebab apa dia orang pilih aku tinggal dengan dia orang. Mungkin sebab aku boleh lah sikit main gitar sambil berdendang lagu-lagu rock seperti lagu-lagu daripada Pink Floyd, Whitesnake, Led Zeppelin, The Queen dan sebagainya. Jazz pun kita orang minat. Dia orang pun memang bagus main gitar dan luas pengalaman dia orang dalam bidang muzik. Dalam 3 orang senior aku ni, seorang ni anak orang berada dan keluarga dia tinggal dekat Damansara, dan ada sepupu yang tinggal dekat Bukit Tungku. Jadi dia pun bawa Alfa Romeo colour putih pergi kuliah. Kita orang panggil dia Chai sebab muka macam Cina dan kulit pun cerah macam Cina. Aku ada kap cai cabuk je ketika tu, beli dengan senior yang dah habis belajar. Beli macam tu je, tanpa tukar geran nama ke apa. Hulur duit, ambil motor, settle. Macam beli beras kampit. Dah habis motor aku tu, tapi aku mampu jugalah naik bukit nak pergi kelas dari apartmen aku, walaupun kadang-kadang kena kayuh sikit lah dengan kaki bila daki bukit, sebab motor aku ni ada penyakit semput. Bila sakit dia datang, memang banjir lah celah ketiak.
nak kena dayung dia pula dengan kaki naik bukit. Selalu kena saman dengan pak guard dekat kampus. Sebab kadang-kadang lampu depan dia buat perangai, segan nak menyala. Dan pelat belakang pula patah dua, tinggal sebelah. Sebab tu aku haram tak ada seekor girlfriend pun masa belajar dulu. Perempuan manalah nak pandang aku dengan keadaan macam tu, ya tak? Dah lah selalu pokai. Sedih kan? Melalut lagi ni nampaknya. Adui. Acai ni pula, walaupun anak orang kaya lah, tapi dia tak sombong. Dan dia suka ajak kita orang lepak-lepak kat rumah dia. Dan rumah sepupu dia dekat Bukit Tungku tu, bila semua ada masa lapang, aku pun suka lepak-lepak kat situ. Sebab tenang dan damai. Cuma bila malam-malam je aku rasa kurang enak sikit dekat situ. Dan masalah dia, biasanya memang malam-malam kita orang bertandang ke situ. Bagi siapa-siapalah yang pernah pergi dekat situ akan maklumlah, akan jalan naik ke Bukit Tungku tu. Macam dah masuk hutan rasanya. Rasa dah bukan dalam KL. Bila kau drive dekat jalan naik ke atasnya yang sempit, muat-muat dua kereta je tu, kau akan nampak monyet-monyet bermain-main dekat tepi jalan. Natural sungguh alam flora dan faunanya. Tapi tak tahulah sekarang macam mana, sebab dah lama tak naik dekat Bukit Tungku tu. Cuma bila malam-malam, dia jadi lain pula suasana dia. Kepada siapa-siapa yang pernah lalu dekat situ akan faham lah apa maksud aku tu. Dan rumah cousin si Acai ni, yang kita orang panggil Apik ni, dia terletak nun jauh, hampir ke penghujung atas Bukit Tungku. Dia tinggal berdua je dengan abang dia. Ahli keluarga dia yang lain dah pindah ataupun bermastautin dekat England. Besar banglo 2 tingkat tu, fashion lama macam kolonial sikit-sikit gitu. Rumah-rumah banglo lama macam tu dekat Bukit Tungku dulunya tempat tinggal pegawai-pegawai kerajaan pangkat besar zaman Allahyarham Tunku dan Tun Razak. Sekarang banyak dah kosong dan agak terbiarlah bila penghuni dia dah pencen atau dah pindah. Tapi Apik dan abang dia masih menetap dekat situ ketika tu, dan tak ikut mak ayah dia pindah ke England. Dia nak duduk dekat situ. Belakang rumah si Apik ni memang hutan bukit, aku rasa lebat jugalah. Sesiang hari pun nampak gelap, tapi damai dan sunyi. Cuma bila malam menjelang je, dia nampak jadi seram dan gelap-gelamat. Kalau tak buka lampu belakang rumah. Dan si Apik ni pula, dia pilih garaj sebagai bilik dia. Garaj tu pula betul-betul terletak dekat belakang rumah, tepi hutan. Besar betul garaj dia ni. Aku tengok bilik si Apik ni dah macam museum barang-barang lama. Banyak now harta pusaka dia dalam tu. Motor klasik tahun 1940-an pun ada parking kat dalam tu. Helmet tentera Jerman Rusia masa Perang Dunia Pertama pun dia ada simpan. Tah mana dia dapat pun aku tak tahu. Senapang pun ada. Apik kata bapak dia dulu ada lesen senjata api. Yalah, bapak dia dulu orang kerajaan pangkat besar. Dan kat situlah aku dan 3 ekor senior aku tu dan Apik selalu lepak habiskan masa bila ada masa lapang. Lepak daripada siang sampailah ke esok dia. Terlentok tidur hanya bila dah masuk subuh. Bersepah tidur merata dalam garaj tu. Ambil sudut masing-masing dengan tilam atas lantai. Memang hawa and free spirit hidup kita orang masa tu. Yelah, masing-masing tak ada girlfriend time tu. Tak macam ramai janda-jantan kebret yang aku tengok dekat kampus aku masa tu. Ramai berkepik je siang dan malam. Kadang-kadang tangkap blues jugalah aku menengokkan couple-couple ni bermadu asmara. Tapi biasanya aku tak ambil pot sangat pun. Dan aktiviti utama kami pada waktu tu adalah mendengungkan kepala.
Pot pula memang line clear. Habis siapa yang nak lalu kat situ tengah-tengah malam kalau bukan tinggal dekat situ, je tak? Bila kepala dah steam berdengung, kita orang jamming main gitar dengan keyboard dekat dalam garaj. Sampailah satu malam tu, bila kita orang tengah duk galak dengan aktiviti rutin kepala berdengung, aku tengah menyandar dekat satu kabinet kecil lama ni sambil duk petik gitar sebab kepala tengah sedak lepas kena beberapa pump. Sambil tu aku duk perhati si Apik ni tengah bancuh herba untuk round yang entah keberapa kali aku pun dah tak dapat nak track. Jadi aku tengok si Apik ni, dia tengah gelak-gelak pecah perut sambil bancuh herba. Sebab si Acai ni dia buat kelakar apa entah, aku pun tak dapat nak tangkap. Sebab dengan tengah sedap layan steam sorang-sorang sambil cari tune dekat gitar. Sini aku yang lagi 2 orang tu, aku tengok dah macam dah duduk dalam dunia sendiri. Tak ambil pot lah dengan dunia yang realiti ni. Tiba-tiba Man Bai, salah seorang senior aku tu, dia tegur aku. Oi Rin, jom jamming Bob Marley. Tajuk dia Redemption. Jadi aku pun main bass. Okey Cun, gua tune gitar ni dulu jap. String A lari tune ni, aku jawab. Cepat lah, lu dari tadi gua tengok tak habis-habis lagi tune. Baik lu tune puting lebih baik lu tune you punya puting tetek je. Mambai provoke aku sambil gelak-gelak. Sabarlah setan ni, si Apik lah ni main sampai lari tune. Aku pun tuduh rambang lah pada Apik yang masih duk gelak-gelak dengan Acai. Oi, apa pula aku? Apik mencelah tiba-tiba bila dengar nama dia disebut. Lu yang tak pro tune gitar nak salahkan gua. Betul Mambai cakap tu. Baik lu tune je puting tetek lu tu. Dah masak rana merah-merah pink je gua tengok puting lu Apik. Tambah lagi sesenduk 2 sambil gelak-gelak pecah perut. Habis secara berjemaah aku kena gelak. Sialan. Yalah. Kejap. Sikit lagi ni Aku pertahankan diri aku dari diben lagi oleh setan-setan ni. Sedang aku duk bertintong-tintong tali gitar tu, tiba-tiba aku dengar ada suara halus dan nyaring datang daripada arah belakang dekat luar garaj. Mula-mula dia slow dan jauh kedengaran dia. Lama-lama dengar macam dekat-dekat pula. Semua dekat situ dah diam. Daripada duk gelak-gelak sakan aku tadi, cuma si Apik ni je yang aku tengok relax je, macam tak ada apa-apa. Selamba je dia terus sambung bancuh herba dia tu. Suara nyaring halus tu macam memanggil-manggil tadi berubah seperti sedang ketawa pula atau menangis. Jadi aku pun tak pastilah nak describe macam mana. Tapi memang kedengaran macam dah sampai tepi pintu garaj bunyi dia. Jadi aku terkejut. Aku tengok Mambai dah tercekat duduk macam patung Buddha lah. Acai pula terkebil-kebil mata dia. Si Jah pula, seorang lagi senior aku tu, tetap terbaring tapi mata terbuka, tak berkelip. Bunyi apa tu Pik? Mula aku cabur pergi tanya sambil mata aku duk pandang je tajam dekat pintu garaj tu. Tak ada apa-apalah, jawab si Apik sambil tekuk dia bancuh ganja dia tu. Gila lu, tak ada apa-apa. Tu, bunyi mengilai tu, sampuk Acai. Tak ada apa-apalah. Tenang. Apik jawab sambil jari jemari dia terus rancak bancuh sambil sengih-sengih pandang dekat kita orang. Tenang kepala otak lu, dia kat luar pintu je tu. Pontianak ke Langsui ni? Mambai tiba-tiba tanya dengan nada cuak. Entahlah, gua pun tak tahu lah. Biarkan je lah dia kejap. Kejap lagi dia belah lah tu, jawab Apik dengan nada selamba. Bunyi mengilai-ngilai seakan menangis campur ketawa
masih terus kedengaran dekat luar garaj. Adalah sekali pintu besi garaj tu bergegar macam ditepuk orang, macam nak terkencing aku rasa. Sebab terkejut gila. Sejuk rasa tapak tangan dan tapak kaki aku. Si Apik pula terus nampak tenang, macam tak ada apa-apa, dan terus tekun dengan kerja dia membancuh herba. Setelah hampir 10 minit berlalu, bunyi mengilai tu terus lenyap dan suasana hening dah take over semua. Dalam garaj tu terus terdiam. Kalau korang nak tahulah, dia bagi salam perkenalan kat korang lah tu. Apik bersuara tiba-tiba pecah kesunyian. Salam perkenalan hangguk lu, Acai balas. Apik ketawa besar. Aku, Manbai dan Jeff terus terkebil-kebil. Rasa terperanjat masih belum hilang, dan steam kepala aku dah lama hilang, diganti dengan perasaan seram-seram kuku. Seram sejuk lah. Aku dah biasa keda lah, tapi selalunya bila aku duduk sorang-sorang je lah. Tapi tak tahulah apa angin dia datang pula, muncul pula malam ni bila korang ada. Tu yang aku cakap, dia cuma nak bagi salam perkenalan, terang si Apik sambil sengih-sengih nak aja aku tobi muka dia masa tu. Tempat dia kat belakang garaj ni kat hutan tu. Selalu aku nampak dia duk berjuntai, duk bertengik kat pokok ara belakang tu Tambah apik lagi. Kita orang terus terkedu, tak tahu nak cakap apa lagi dah. Kejutan tadi masih terasa berbisa seluruh badan. Selepas daripada kejadian tu, kami terus dah tak bertandang dan lepak kat rumah Apik tu. Bila ada free time, walaupun hati terasa cuak takut-takut terdengar lagi lah suara memanggil-manggil dan mengilai seperti malam tu. Namun tak pernah lagi lah dia muncul menyapa kami di garaj. Dan selepas beberapa tahun, Apik pun dah pindah daripada situ. Dia tinggal dekat Kuantan lepas berkahwin, dan aku pula merantau keluar negara untuk belajar dan bekerja. Dan sehingga hari ni aku masih belum ada peluang naik ke Bukit Tungku. Namun kenangan di sana masih segar dekat ingatan, dan aku masih berhubung dengan Manbai dan Acai melalui Facebook, dan kadang-kadang berjumpa bila aku turun ke KL. Tapi semua dah lost contact. Dengan Jeff pun hilang, tak tahu entah ke mana. Alhamdulillah, tamat.